Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Amma ba'du. Alhamdulillah, insya-Allah pada kali ini ingin saya kongsikan sebuah kisah iaitu mengenai baginda sallallahu alaihi wasallam menemani pakciknya iaitu Abu Talib ke bumi Basrah. Setelah kewafatan datuknya baginda sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib mengamanahkan baginda sallallahu alaihi wasallam kepada anaknya yang terakhir, anak yang tersulung iaitu Abu Talib. Maka Abu Talib menjaga baginda sallallahu alaihi wasallam dan menyayanginya melebihi daripada anak-anaknya yang lain. Jadi dikatakan dalam riwayat bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam dalam jangka umur 9 hingga 12 tahun baginda SAW menemani Abu Talib ke bumi Basrah. Waktu dalam perjalanan ke bumi Basrah tersebut, apabila baginda SAW sampai ke satu pokok, apa yang berlaku? Pokok tersebut menjadi shelter kepada baginda SAW dan juga kepada rombongannya. Daun-daun di pokok tersebut menjadi lebih luas. Malah branches of pokok tersebut menjadi lebih lebar. Jadi dengan sedemikian yang dapat melihat tanda-tanda ini adalah seorang padri yang dinamakan Bahirah. Sebelum rombongan baginda SAW tiba ke tempatnya, Bahirah melihatkan bahawa ada awan yang menemani rombongan ini sehingga mereka berteduh di pokok tersebut. Apabila mereka berteduh di pokok tersebut, langsung awan itu hilang. Jadi dengan ilmunya Bahirah mendapatkan bahawa ada seorang daripada rombongan tersebut akan menjadi Nabi akhir zaman. Jadi Bahirah memanggil rombongan tersebut untuk memakan dan mengambil rehat di rumah beliau. Abu Talib langsung terima dan mengajak rombongannya untuk berehat dan makan di rumah Bahirah, kecuali anak saudaranya iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Muttalib mengamanahkan barang-barang mereka dan juga kambing-kambing yang mereka bawa agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjaganya. Jadi waktu rombongan tersebut tiba ke rumah Bahirah, perasaan yang Bahirah ada sebelum ini sudah hilang. Tidak ada satu keyakinan bahawa di kalangan mereka ada satu pun akan menjadi Nabi akhir zaman. Langsung Bahirah menanyakan kepada ketua rombongan tersebut iaitu pakcik baginda Abu Talib, "Wahai saudaraku, sudah aku menjemput seluruh rombonganmu untuk datang ke rumahku. Adakah ini seluruh daripada rombonganmu, wahai saudaraku?" Langsung Abu Talib menjawab bahawa sesungguhnya anakku sedang menjaga barang-barang perdagangan dan juga kambing yang miliki kita. Bahirah langsung menyoal balik, "Wahai saudaraku, kenapa kamu tidak menyambutnya sekali? Sesungguhnya aku sudah menjemput seluruh barang-barangmu, jangan kau hiraukan. Sesungguhnya tempat sini adalah aman dan tidak akan ada orang yang akan mengambil barang-barangmu." Abu Talib kemudian memanggil anak saudaranya sekali untuk berehat dan makan di rumah Bahirah. Apabila baginda Nabi SAW jejak ke rumah Bahirah, langsung Bahirah mendapatkan keyakinan bahawa anak ini yang akan menjadi Nabi akhir zaman. Langsung Bahirah menyoalkan kepada Abu Talib, "Siapakah anak ini?" Langsung Abu Talib menjawabkan, "Ini adalah anakku yang terakhir ataupun yang tersulung, anak kesayanganku." Langsung Bahirah menyoal balik, "Janganlah engkau tipu kepadaku. Katakanlah dengan benar, siapakah anak ini dan apakah kaitannya dengan kamu? Sesungguhnya aku yakin anak ini bukan anak kandungmu." Langsung Abu Talib terkejut, bagaimanakah Bahirah dapat tahu bahawa anak saudaranya bukan anak kandungnya sendiri? Maka Abu Talib langsung berkata dengan benar,
Ya, benar, ini bukan anak kandungku. Akan tetapi, ia adalah anak saudaraku di mana aku menyayanginya lebih daripada anakku sendiri. Langsung Bahira menjawab, sesungguhnya aku terlihat ada kesan-kesan kenabian di anak saudaramu. Dengan itu, aku yakin bahawa Nabi akhir zaman tidak akan ada ayah waktu kelahirannya. Setelah Abu Talib menjawab bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah anak saudaranya dan baginda sallallahu alaihi wasallam telah kewafatan ibu dan ayahnya, langsung Bahira meneliti setiap penggerakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam cara minumnya, dalam cara makannya, dan juga gerak-geriknya dan perbualannya. Kemudian Bahira mendekati kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyuruh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk bersumpah atas Tuhan Al-Lat wal Uzza. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan bahawa aku benci kepada berhala-berhala yang disembah oleh kaum kerabatku. Sesungguhnya aku yakin bahawa Tuhan itu satu dan bukan berhala-berhala yang disembah oleh kaumku. Langsung dengan sedemikian, Bahira dapat yakin bahawa ini adalah Nabi akhir zaman. Kemudian Bahira dengan sembunyi melihat ke belakang lehernya baginda sallallahu alaihi wasallam, kerana dikatakan dalam riwayat-riwayat yang terdahulu bahawa Nabi akhir zaman akan dilahirkan di mana di belakang lehernya ada khatamun nubuwah, tidak besar daripada telur burung puyuh. Jadi Bahira melihat ke lehernya baginda sallallahu alaihi wasallam, memang benar Bahira dapat melihat khatamun nubuwah dan sudah pasti keyakinan Bahira bahawa memang anak ini akan menjadi Nabi akhir zaman pada umat ini. Dengan segeranya Bahira bertemu kepada Abu Talib dan memberi amaran kepada Abu Talib agar untuk tidak meneruskan perjalanannya, kerana jikalau beliau teruskan perjalanannya, sesungguhnya orang Yahudi ingin membunuhnya. Kerana orang-orang Yahudi pada waktu terdahulu inginkan Nabi terakhir datang daripada kaumnya sendiri. Langsung Abu Talib menerima nasihat Bahira dan membawa baginda sallallahu alaihi wasallam dan rombongannya pulang balik ke kota Mekah. Jadi di kisah ini apa yang saya ingin kongsikan, pelajaran yang kita dapat mengambil adalah pentingnya bagi kita untuk mengenali syama'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu rupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Bahira yang bukan dalam agamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dalam ahli kitab mengenalinya baginda sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi kami sebagai umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih wajib bagi kami untuk mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita tahu kata Melayu, kalau tak kenal maka tak cinta. Bagaimanalah kita kalau nak cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita sendiri tidak mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara makannya, minumnya, rupanya dan sebagainya. Kadang-kadang kita tak merasakan cinta pasal kita tak mengenal orang tersebut. Apatah lagi Nabi kita. Lebih wajib untuk kami mengenalnya agar kami dapat lebih mencintainya. Dan salah satu caranya untuk mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Dan antara yang termasyhur kitab Syama'il Muhammadiyah oleh Imam Tirmizi. Jadi itu ingin saya kongsikan dan saya harap kita semua dapat jatuh cinta dengan junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sahaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau awak suka dengan apa awak lihat, jangan lupa untuk subscribe, like dan share.